Assalamualaikum. Baiklah, bagi syarat penghayatan etika dan peradaban, saya Nu'aina Syafiqah binti Aizan bernama Majid 10 DPM 21L1002 dari kelas 10 akan membentangkan keunikan adat istiadat Kesultanan Melayu Indonesia. Antara bajet yang saya akan bentangkan ialah definisi adat istiadat dan 3 contoh adat istiadat yang masih diamalkan. Seperti yang kita sudah maklum, Malaysia terdiri daripada berbilang kaum, agama dan mangsa. Antara kaum yang terdapat di Malaysia ialah Melayu, Cina dan India. Walaupun budaya atau adat setiap kaum berbeza, namun rakyat Malaysia saling hormat menghormati adat resam setiap kaum. Yang pertama ialah definisi adat istiadat. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, adat bermaksud peraturan yang sudah diamalkan sejak turun-temurun di dalam sebuah masyarakat. Adat pula membawa maksud cara-cara melakukan sesuatu atau peraturan. Kebiasaannya, ia diamalkan dalam majlis yang rasmi dan melibatkan susu atau protokol yang tinggi. Contoh adat istiadat yang ada di Malaysia ialah Majlis Pertabaran Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Tajuk yang kedua ialah 3 contoh adat istiadat yang masih diamalkan di Malaysia. Yang pertama ialah adat berkata atau bersunat. Bagi bayi perempuan, puasa dilakukan ialah selepas beberapa hari lahir dan dikendalikan oleh bidan ataupun doktor yang berpengalaman. Bagi lelaki dilakukan pada umur 8 hingga 13 tahun ataupun sebelum balik. Jika puasa tradisional, ia akan dilakukan secara beramai-ramai dan besar-besaran. Yang kedua ialah adat selepas bersalin. Bayi mestilah diazankan atau dihormatkan oleh bapa atau datuk. Yang ketiga ialah adat perkahwinan. Terbahagi kepada 3 iaitu meresip, bertunang dan majlis perkahwinan. Yang pertama, meresip. Meresip adalah untuk mengenali keluarga pihak perempuan. Tujuan rasmi untuk meresip adalah untuk mengenal pasti gadis yang diidamkan sudah berpunya ataupun belum. Dan selepas itu, jika gadis itu bersetuju, maka kedua-dua belah pihak akan berbincang dan menetapkan tarikh pertunangan. Yang kedua ialah bertunang. Bertunang ialah wakil saudara di pihak lelaki akan bertanam ke rumah pihak perempuan dengan tarikh yang ditetapkan, dengan membawa rombongan hantaran seperti tempat sirih, buah-buahan, sebentuk cincin dan sepersalinan baju. Seterusnya diteruskan dengan majlis akad nikah. Ia juga dilakukan sebagai hari bersanding. Ia juga dikendalikan oleh Tok Kadi dan disahkan oleh wali. Kesimpulannya, adat istiadat amatlah penting dalam setiap kaum. Bulan semakin terang, bayangkan jelaslah bahawa adat istiadat ialah satu tradisi yang boleh mengeratkan silaturahim antara satu sama lain. Akhir kata, kita masih bergani bahu dan mempunyai semangat yang tinggi setinggi gunung Everest, seluas penjara Himalaya agar bak kata peribahasa Melayu, tak lekang dia panas, tak lapuk dia hujan. Jadi, saya akan menyerahkan pembentangan seterusnya kepada Nurul Azwa. Sekian, terima kasih. Jadi, mari saya lanjut dengan pembentangan yang seterusnya. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Azwa binti Burhanuddin dan nombor matrik saya 10 DPM 21F1007. Di sini saya ingin berkongsikan sebuah tajuk yang diberi, iaitu Adat Istiadat Pertabalan Sultan Selangor. Jadi, mari saya teruskan dengan pembentangan saya. Di sini saya bahagikan 4 bahagian yang dilakukan dalam adat istiadat pertabalan. Yang pertama ialah lafaz sumpah. Lafaz sumpah ini menandakan simbolik baginda dalam menerima tugas dan tanggungjawab sebagai ketua utama negara. Yang seterusnya, tanda tangan surat sumpah. Yang di-Pertuan Agong menandatangani surat sumpah memegang jawatan sebagai tanda persetujuan. Selaras dengan itu, serah surat sumpah. Yang di-Pertuan Agong menyerahkan surat sumpah pelantikan baginda kepada Perdana Menteri. Dan yang terakhir ialah mengucup keris. Mengucup keris sebagai tanda menerima amanah sebagai ketua utama negara. Mesti korang tertanya-tanyakan macam mana berlangsungnya adat istiadat pertabalan ini. Jadi, mari saya terangkan dengan lebih terperinci. Jadi, sebelum bermulanya adat istiadat pertabalan ini,
Datuk Paduka Maharaja Lela akan menghadap dan memohon perkenan Yang di-Pertuan Agong untuk memulakan majlis pertabalan ini. Dimulakan dengan pembawaan masuk Al-Quranul Karim dan alat-alat kebesaran diraja. Jadi, mari saya tunjukkan sedikit video. Di sini saya menunjukkan beberapa gambar Al-Quranul Karim dan alat-alat kebesaran diraja dibawa masuk seperti video sebentar tadi. Mari saya lanjutkan lagi dengan pembentangan yang seterusnya. Selesai sahaja pembawaan masuk Al-Quranul Karim dan alat-alat kebesaran diraja, Datuk Penghulu menyerahkan Al-Quran kepada Datuk Maharaja Lela, lalu diserahkan kepada Yang di-Pertuan Agong, lalu mencium dan meletakkannya di rehal di sisi kanan baginda. Kemudian, Datuk Paduka Maharaja Lela membawa menghadap Perdana Menteri untuk membaca pengisytiharan pertabalan. Selesai sahaja pengisytiharan pertabalan, keris panggil diraja atau keris kerajaan dipersembahkan kepada Seri Paduka Baginda, lalu dihulus dan dicium sebelum disarung kembali dan diletakkan di sisi kiri baginda. Paduka Maharaja Lela kemudian mempersembahkan warkah ikrar untuk baginda melafazkan ikrar tersebut dan disambut dengan lagu Raja Bertaban. Selesai sahaja warkah ikrar, laungan Daulat Tuanku sebanyak 3 kali dilaungkan dan lagu Negaraku dikumandangkan. Daulat Tuanku! Daulat Tuanku! Habis sahaja upacara tersebut, Datuk Paduka Maharaja Lela membawa menghadap Perdana Menteri untuk persembahkan ucapan tahniah dan ikrar taat serta kerajaan dan rakyat Malaysia. Upacara tersebut dipersembahkan pula dengan warkah titah diraja oleh Paduka Raja kepada Yang di-Pertuan Agong. Majlis pertabalan ini disempurnakan dengan bacaan doa selamat yang dibaca oleh Pegawai Agama Istana Negara iaitu Dato' Abdul Aziz C. Yaakob. Sudah semestinya majlis ini akan diakhiri dengan Yang di-Pertuan Agong berangkat meninggalkan Balairong Seri dengan iringan lagu Raja Berangkat. Jadi, apa yang saya dapat rumus di sini ialah istiadat ini melambangkan maruah negara Malaysia yang aman, sentosa dan sentiasa hidup bersatu padu walaupun berlainan bangsa, agama dan adat resam. Sekian dari saya Nura Azwar binti Burhanuddin. Terima kasih. Jadi, saya akan menyerahkan pembentangan seterusnya kepada rakan sebelah saya iaitu Aina Arfah. Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera puan, selamat sejahtera semua. Nama saya Siti Aina Arfah binti Muhammad Kamal Afendi dan nombor matrik saya ialah 10 DPM 21F1049. Untuk pembentangan kali ini, saya dan kumpulan saya memilih tajuk Adat Istiadat Kesultanan Melayu di Malaysia dan saya sendiri akan terangkan dan bentangkan kepada anda semua contoh adat istiadat Kesultanan Kerajaan Kedah. Seperti yang kita tahu, kesempurnaan budaya Kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis menunjukkan satu persamaan warisan adat istiadat kesultanan. Jadi, mari kita mulakan. Warisan adat ini merangkumi pelbagai aspek seperti keputeraan, perkahwinan, pertabalan, penganugerahan darjah dan kebesaran dan pemakaman pemerintah. Selain itu, alat kebesaran diraja juga turut digunakan semasa majlis-majlis rasmi. Sebagai contoh, warisan istiadat ini merangkumi majlis pemasyhuran,
pertabalan, penganugerahan bintang dan darjah kebesaran. Tujuan istiadat ini adalah untuk memaklumkan kepada rakyat tentang pemerintah baharu dan mengabsahkan atau lebih dikenali dengan mengesahkan kedaulatan raja. Jadi ini adalah contoh imej Sultan Kedah kita, Sultan Salihuddin. Beliau menyentuh keranda almarhum Kekanda Baginda semasa istiadat pemasyhuran. Semasa majlis pemasyhuran, maafkan saya. Majlis pemasyhuran ini dilaksanakan bagi memasyhurkan sultan atau raja yang baharu. Majlis ini juga dilakukan sebelum jenazah pemerintah dimakamkan. Majlis pemasyhuran ini disusuli dengan istiadat pertabalan diraja, dimulai dengan mempersembahkan naskah Al-Quran dan alat kebesaran diraja. Seterusnya, sultan atau raja akan membaca watikah pertabalan dan mengucup keris kuasanya. Seperti yang dalam gambar ini, Sultan Salihuddin mengucup keris kuasanya semasa istiadat pertabalan. Akhir sekali, seruan Daulat Tuanku dilaungkan dan disertai oleh menteri-menteri besar. Saya teruskan, penganugerahan bintang dan darjah kebesaran masih lagi diamalkan pada masa kini. Penganugerahan ini adalah untuk melambangkan hubungan pemerintah dan rakyat. Kebiasaannya, penganugerahan ini akan disempurnakan semasa hari keputeraan pemerintah dan penganugerahan ini diiktirafkan kepada sultan atau raja, kerabat diraja dan rakyat yang berjasa. Sekian sahaja pembentangan saya pada hari ini. Oleh itu, suka saya simpulkan bahawa sangat penting bagi kita untuk memelihara warisan adat istiadat ini bagi kelangsungan sejarah pada masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nuranis binti Muhammad Sabirin. Saya akan membentangkan tentang 3 faktor adat istiadat Kesultanan Melayu yang perlu dikekalkan dan diamalkan beserta contoh-contohnya. Adat istiadat yang pertama ialah istiadat perkahwinan. Antara contoh istiadat perkahwinan ialah bertunang, khatam Al-Quran, pernikahan, santap beradak dan juga bersiram di atas panca persada. Bertunang adalah istilah yang bererti bahawa seseorang itu telah terikat janji dengan orang lain dengan maksud untuk bernikah dengan seseorang itu. Terusnya, pada zaman Kesultanan Melayu, khatam Al-Quran amatlah penting kerana ia melambangkan seseorang itu kuat agama ataupun tidak, berpegang teguh kepada agama ataupun tidak. Kerana nak menjaga anak perempuan orang ni harus pandai agama kalau nak berkahwin, betul tak? Okey, seterusnya ia juga menjadikan perkahwinan itu tenang dan diberkati dan dirahmati sehinggalah ke anak cucu. Pernikahan pula adalah ijab dan kabul, iaitu pernikahan itu telah sah dan dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak pengantin. Seterusnya ialah bersiram di atas panca persada. Ianya bermaksud mandi di atas tempat khas yang telah disediakan untuk pengantin. Santap beradak pula ialah adab dan tata cara makan secara beradab di dalam sesuatu majlis. Santap beradab ini juga bukan sahaja dilakukan dan diamalkan di dalam majlis perkahwinan, malah majlis-majlis yang berkaitan dengan golongan kesultanan juga diamalkan dan dilakukan. Contohnya, berdasarkan adab dan tertib semasa makan, menyuap nasi hendaklah menggunakan tangan di sebelah kanan dan ambillah lauk dengan secara sopan. Selain itu, sewaktu makan, hendaklah makan mengunyah makanan secara perlahan-lahan dan selepas makan, barulah kita meminum air. Adat istiadat yang kedua pula ialah adat keputeraan. Adat keputeraan ini ialah bayi akan diazankan selepas dilahirkan. Adat ini ialah salah satu adat yang diamalkan dan dikekalkan sehingga hari ini. Seterusnya ialah bercukur bagi putera atau puteri selepas 7 hari kelahiran bayi. Ia juga disunatkan untuk menamakan bayi tersebut dan melakukan kenduri akikah. Adat ini juga merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW yang afdal untuk kita amalkan. Adat istiadat yang ketiga pula ialah istiadat pemakaman. Tempoh perkabungan adalah suatu jangka masa bagi kerabat diraja dan rakyat jelata menghormati kemangkatan atau kematian sultan dengan menghadkan segala aktiviti atau kegiatan-kegiatan yang tiada sepatutnya dilakukan oleh mereka.
Selepas selesai upacara pemakaman, kenduri arwah akan diadakan selama 3 hari berturut-turut dan diikuti dengan hari-hari yang telah ditetapkan kemudiannya. Majlis ini, masjid dan surau di seluruh negeri tersebut juga akan mengadakan majlis tahlil dan bacaan Al-Quran bagi memperingati sultan mereka yang telah mangkat. Kesimpulannya, adat istiadat ini ialah warisan yang ditinggalkan daripada zaman Kesultanan Melayu. Selain itu, ini ialah warisan budaya yang sangat bernilai dan wajar dipelihara dan dikekalkan menerusi generasi secara turun-temurun. Adat istiadat ini juga menjadi lambang kedudukan bagi golongan yang istimewa, contohnya golongan diraja dan institusi Kesultanan Melayu. Ini sahaja daripada kumpulan kami. Kami minta maaf andai ada bahasa yang asal atau ada yang terkurang. Sekian, terima kasih. Bye.